Hai guys, selamat kembali ke channel MD Aizat. So, untuk segmen smartphone review pada hari ini, aku nak buat video full review pasal phone mirrorless yang terbaru daripada Oppo, iaitu Oppo Reno Active versi 5G. So, Oppo Reno Active ni sebenarnya dia ada dua varian, iaitu versi LTE dan juga versi 5G. Dan video hari ini, of course lah kan, aku nak lebih fokus kepada Oppo Reno Active versi 5G saja. Dan sebanyak aku jadikan peranti ni sebagai daily driver aku, jujur aku cakap, yang aku tak rasa macam tengah guna phone mid-range pun. Memang dia ada feel premium dia tersendiri. Contoh paling dekat ada pada design smartphone ni lah. Yes, bagi aku, rekaan yang ada pada Oppo Reno Active 5G ni memang nampak cantik. Even material yang diguna adalah jenis plastik saja. Yes, memang obvious plastik, tapi feel solid, sturdy dan sebagainya memang akan terasa. And aku juga suka dengan rekaan dia sebab selesa gila nak pegang dengan phone yang nipis, ringan dan ditambah pula dengan penggunaan design dual curve depan dan belakang. Lagilah sedap kan? Aku boleh jamin design yang Oppo Reno Active 5G ni guna buatkan korang lagi best jadikan dia sebagai peranti utama. Ini kalau kita tengok dari segi overall design, yang ni pun bagi aku cukup kemas. Dekat back panel dia, kita akan perasan dia ada efek ala-ala glitter, tapi halus je glitter dia. Dan kena pula, model yang aku pakai ni hadir dengan warna sunrise gold. Lagi cantik lah cerita dia. Sebab masa korang twist dia akan berubah warna tau. Kadang-kadang jadi warna ungu, kadang-kadang nampak macam warna biru, dan nampak macam warna silver pun ada. So memang cantik lah design kali ni. Aku personally suka gila sebab dia nampak kemas kan. Bila kita angkat call ke macam, ui, semat tu, serius. Dia sedikit jadikan rekaan Oppo Reno Active 5G nampak seperti phone yang mahal. Bila tengok je confirm akan rasa kagum. Cumanya kalau kita nak bercerita mengenai rekaan mode kamera, dia macam boring sikit lah sebab bukan benda yang baru sangat kan. Kebanyakan brand pun dah mula gunakan rekaan yang macam single, ada frame semua, yang terletak tepi bulat. Memang dah ramai yang guna. But still, dari segi overall looks bagi aku, rekaan yang ada pada Oppo Reno Active 5G ni memang nampak kemas dan sikit pun tak ada feel macam guna phone yang murah. Dan beralih ke bahagian hadapan untuk skrin dia, yang ni pun premium juga. So smartphone ni didatangkan dengan panel jenis curve punch hole display, ada skrin jenis AMOLED yang berukuran 6.7 inci. Lepas tu macam biasa, skrin juga ada resolusi sampai Full HD+, so refresh rate setinggi 120Hz, ada penyokongan 1 billion colors berserta 10-bit color depth, dan skrin hadapan dia mempunyai PWM dimming sebanyak 2160Hz. Jadi kalau kita tengok dari segi spek on paper, memang banyak sebenarnya benda yang best pasal skrin Oppo Reno Active 5G ni. Dan sepanjang aku guna, aku terus terang yang skrin hadapan dia cukup menawan hati aku. Yalah, dengan skrin AMOLED yang super cantik, dapat panel jenis curve yang memang berkualiti, aku rasa seronok nak fully gunakan skrin hadapan dia. Lagi-lagi bila guna untuk tujuan entertainment macam lain TikTok, YouTube dan sebagainya. Mungkin disebabkan penggunaan skrin jenis AMOLED kan, so no wonder lah dia cantik. Kalau nampak vibrant, ketepatan warna bagus, tahap kontras mantap dan view angle dia pun terbaik. Dan untuk korang yang kaki Netflix, korang sebenarnya tak perlu risau sebab Oppo Reno Active 5G ni juga menyokong wideband level 1. So bila kita tengok konten ataupun lain movie dekat Netflix, akan rasa lagi puas lah sebab dia memang boleh deliver konten yang beresolusi HD. Jadi aku rasa tak ada masalah pun nak layan movie dekat telefon ni. Ada satu benda yang best yang ada pada skrin hadapan dia adalah dia menyokong PWM dimming sebanyak 2160Hz. Boleh kata antara yang tertinggi yang ada dalam market, dan of course dengan adanya benda ni, dia mampulah untuk mengekalkan color accuracy yang bagus dan dalam masa yang sama dia dapat menyelesaikan masalah flicker screen. Jadi katakan korang nak tengok konten, nak layan movie, nak balas WhatsApp waktu malam pun, aku rasa tak ada masalah. Sebab PWM dimming yang tinggi tu membantulah. Dia akan protect mata kita dari rasa sakit bila gunakan skrin hadapan dia. So memang best. Cuma memandangkan Oppo Reno Active 5G ni pakai ataupun guna skrin jenis curve, aku faham ada certain orang akan rasa turn off, risau ada accidental touch ke apa kan. Tapi jujur aku cakap, setakat ni sepanjang 2 minggu aku guna, aku memang tak pernah berhadapan dengan masalah macam tu. Macam kita semua tahu, telefon sekarang dah pintar dan macam-macam teknologi ada. So Oppo Reno Active 5G ni pun tak terlepas lah daripada menggunakan teknologi yang bagus. Dan macam korang tahu, even tangan aku besar kan, tapi masa aku lain TikTok, aku tengok YouTube, memang tak ada mistouch lah dekat mana-mana. So memang okey je. Aku memang enjoy untuk gunakan Oppo Reno Active 5G sebagai daily driver aku. Dan antara perkara yang menjadikan tujuan entertainment jadi lagi seronok adalah dengan kehadiran setup speaker. So Oppo Reno Active 5G hadir dengan setup stereo speaker, ada speaker atas dengan bawah, dan aku memang suka dengan audio yang dihasilkan. Dia kuat, talaan bunyi dia jelas dan audio dia tu tak rasa flat pun. Kira bunyi bass, bunyi treble dan sebagainya tetap akan dirasai. Dan walaupun speaker ini kuat gila, even aku gunakan maximum volume, aku tak ada rasa bingit pun. So susah juga nak dapat speaker yang bagus dekat smartphone lain yang ada pada Oppo Reno Active 5G ni. So korang boleh layan dulu dan korang boleh judge sendirilah macam mana audio yang dihasilkan oleh setup speaker dia. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away. Ok,
Okay, next untuk spek lama pula, Oppo Reno 80 5G didatangkan dengan chipset daripada Qualcomm iaitu Snapdragon 695 5G. Ada RAM sebesar 8GB RAM serta hadir dengan teknologi Virtual RAM sehingga maksimum 8GB RAM. Ada storage dalaman berkapasiti 256GB dengan memori UFS 2.2 dan peranti ini menggunakan ColorOS 13 yang berasaskan Android 13 by default. And dekat sinilah antara benda yang buatkan aku kecewa. Dia bukan soal Snapdragon 695 5G tu tak bagus. Namun untuk harga jualan dia, sepatutnya diorang boleh bagi chipset yang lebih baik. Yelah, harga pun dah dekat RM2,000. Memang harga mid-range premium. So kalau bagi chipset mid-range premium pun dah better aku rasa. Pasti macam kita semua tahu, chipset Snapdragon 695 5G tu memang chipset mid-range yang bagus. Aku akui benda tu. Dan selama aku guna untuk main game yang famous macam PUBG Mobile, COD Mobile dan sebagainya, yes, Oppo Reno 80 5G ni boleh handle pelbagai jenis game tanpa sebarang masalah. Aku memang tak pernah berhadapan lah dengan masalah macam lagging ke, FPS drop dan lain-lain. So far okay je. Cuma mungkin disebabkan dia full mid-range, korang tak boleh lah nak guna setting grafik yang tinggi sangat. Dia ada limit dekat situ. Tapi untuk sebuah peranti mid-range, yes, prestasi pada Oppo Reno 80 5G dah cukup baik untuk penggunaan aku sendiri. Dan untuk pengetahuan korang, Oppo juga ada bagi jaminan untuk OS dia optimize selama 48 bulan, which is dapat bertahan sehingga 4 tahun lah. 4 tahun kot. Memang satu tempoh masa yang agak lama. Aku sebenarnya tak boleh nak fully judge benda ni sendiri. So aku pun pakai tak sampai setahun lagi kan. Baru 2 minggu. Cuma untuk sekarang ni, kalau korang tanya aku, sepanjang aku gunakan Oppo Reno 80 5G, kalau OS 13 dia memang battery smooth lah. Itu apa yang aku boleh cakap. Tak ada isu UI lag, tak ada bug yang over sangat. Dan memang kalau OS tu sendiri menambahkan ramuan supaya smartphone ni jadi lagi smooth bila kita guna. Untuk bateri pula, peranti ni hadir dengan bateri berkapasiti 4800 mAh dan turut didatangkan dengan adapter Super VOC 67W. So ikut pengalaman aku sendiri, 4800 mAh tu memang sebuah bateri yang besar, sangat besar, terutamanya untuk phone mid-range yang tak perlukan power yang tinggi. Memang boleh dapat bertahan selama sehari tanpa segan silu lah orang cakap. Senang sangat nak capai sebenarnya. Dan aku pun jarang nak risau pasal bateri dekat phone Android sebab bateri dia memang besar kan. So okey je, aku boleh dapat screen on time sekitar 6 ke 7 jam kalau aku guna secara santai. Aku memang jarang main game sekarang, sibuk. So kalau guna untuk social media saja 6 ke 7 jam memang boleh dapat lah. Tapi kalau habis bateri dengan cepat pun, korang tak payah risau sekali lagi kan. Sebab dalam kotak, Oppo ada sediakan adapter 67W Super VOC dan dia hanya memerlukan masa sekitar 50 minit saja untuk fully charge. Agak laju dan praktikal lah untuk kita guna. Bawah 1 jam tu bagi aku cukup okey. Dia kategori acceptable. Dia macam dia tak laju sangat, dia tak slow sangat. So memang okey je. So aku rasa korang tak payah risau lah pasal charger dan bateri lagi bila gunakan Oppo Reno 80 5G sebagai phone harian korang. Dan poin yang terakhir adalah mengenai setup kamera dia. Jadi untuk pengetahuan korang, sekali lagi, Oppo Reno 80 5G ni merupakan peranti pertama daripada Oppo yang gunakan setup kamera 108MP. So secara teknikal, dia ada 4 setup kamera termasuk kamera hadapan iaitu lensa utama 108MP, depth camera dan micro lens 2MP. Manakala untuk kamera hadapan, dia guna selfie kamera 32MP. Dan secara jujurnya, dekat sini pun aku kecewa juga sebab untuk tanda harga macam ni, kita sepatutnya dapat menikmati penggunaan lensa ultrawide. Kita boleh tengoklah brand lain kan bagi lensa ultrawide, kita pun dapat enjoy FOV yang luas untuk ambil gambar ultrawide. Tapi dekat Oppo Reno 80 5G, dia tak ada lensa ultrawide. So kecewa jugalah masa first time aku dapat tahu benda ni. Cuma untuk kita menceritakan mengenai penggunaan 108MP pada lensa utama dia, aku memang puas hati lah dengan hasil yang diberikan. Dia punya gambar cukup details, gambar nampak super sharp dan tahap HDR atau dynamic range pun cukup bagus. Dia boleh counter backlight dengan baik, dapat tunjukkan awan dekat langit, and warna yang dihasilkan pun lebih ke arah vibrant tapi tak over. Tu yang best. Dia punya warna tu bukan macam typical phone Android punya gambar lah yang ada warna over vibrant. Bagi aku just nice, cantik, AI dia pandai balancekan situasi dan boleh kata puas juga nak gunakan lensa utama dekat Oppo Reno 80 5G ni. Lepas tu untuk micro lens pula, aku memang jarang nak pakai features ni dan dia sama je konsep macam microscope yang mana korang boleh snap gambar secara dekat. Aku faham tak ramai orang akan utilize penggunaan lens micro tapi dia macam satu keunikan yang tak banyak brand lain ada. Tak silap aku, Oppo Find X3 Pro ada features ni dulu. So dia bawa balik lah kepada Oppo Reno 80 5G. Dan hasil itu macam aku mention tadi, korang akan dapat gambar yang memang unik. So far kalau kena dengan cara yang kita snap, memang akan dapat lah hasil yang sharp, details pun ada. Dan korang pun sebenarnya akan surprise dengan hasil dia. Impresif juga micro lens ni kalau korang rasa inginkan kelainan. And then untuk penggambaran waktu malam pula, yang ni aku macam 50-50 lah. Dia tak ada masalah pun nak cerahkan gambar dengan baik. Even tempat tu gelap macam mana sekalipun, dia still boleh fully gunakan fungsi night mode dia dan dapat hasil yang memuaskan. Cuma aku perasan juga yang gambar night mode dia tak terlalu detail seperti mana gambar waktu siang. Bila kita zoom je, kita akan nampak lah yang gambar waktu malam dia susah sikit nak capture gambar yang sharp dan memang akan nampak noise yang agak obvious. Tapi dari segi kecerahan, aku memang boleh puji night mode dia still capable lah untuk hasilkan gambar yang baik. So secara keseluruhan untuk setup kamera dia, aku memang enjoy lah dengan penggunaan 108MP pada smartphone ni. Nak kata perfect tu tidak, tapi untuk tanda harga jualan dia, aku rasa Oppo Reno 80 5G ni mampu je bersaing dengan phone mid-range yang lain. Dia still capable lah untuk hasilkan gambar yang baik. But then apa-apa pun, hasil itu mungkin ikut kepada situasi. Kalau kena dari tempat, kena dengan cahaya dan sebagainya, memang dapat hasil yang mengagumkan jugalah. So korang pula rasa macam mana gambar yang terhasil daripada Oppo Reno 80 5G ni? Aku juga nak tahu pendapat korang. So korang bolehlah kongsikan pendapat korang di ruangan komen.
Okay guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebenarnya pendapat aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat peribadi aku. Dan untuk harga, korang boleh dapatkan Oppo Reno 85G pada tanda harga jualan rasmi RM1,799 untuk varian 8GB RAM dan 256GB untuk storan dalaman. Bagi aku, apa yang Oppo tawarkan untuk model kali ini agak menarik dan boleh kata berbaloi dengan harga yang ditawarkan. Macam aku mention awal-awal tadi lah, aku memang dapat pengalaman ala-ala flagship bila gunakan telefon ni. Sebab banyak gila benda yang best dan korang juga dapat features latest yang berguna. Cuma dalam masa yang sama, Oppo Reno 85G ni tak sempurna lah untuk tanda harga dia. Dia tak ada lensa ultra wide dan paling obvious sekali masih guna chipset mid-range yang biasa, bukan mid-range premium. Tapi kalau korang rasa tak kisah, korang just nak guna sebagai daily use kan, korang just suka ambil gambar guna 1x saja, bukan 0.5, 0.7 dan sebagainya, dan aku memang recommend lah untuk korang beli telefon ni. Boleh kata berbaloi, korang dapat screen curve yang memang cantik, ada setup stereo speaker yang sangat sedap untuk kita guna, dan Oppo siap bagi jaminan untuk OS dia optimize selama 48 bulan. Kira cun jugalah. Macam biasa, kalau korang nak beli, aku akan tinggalkan segala info serta link pembelian dekat description box di bawah. Okay guys, semoga bertemu kembali dalam segmen yang akan datang. Thank you for watching, dan kalau korang rasa video ini best, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen dan share, dan jangan lupa juga untuk subscribe to YouTube channel MD Aizat. Jaga diri korang sentiasa, and see you guys in the next video. Bye bye.